Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Salwana, ahlan wa sahlan semua yang hadir pada hari ini. Maaf terlambat berjadual, 5 minit terlambat. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan muslim-muslimat di dalam hati dan dikasihi sekalian, hari ini 10 Muharram 1444 Hijrah. Kita sama-sama nak mendengar satu tazkirah berkaitan dengan keagungan Islam. Fuzia, Anis Syah, ahlan semua. Jangan lupa jemput teman-teman, moga menjadi satu sebab kita mengukuhkan iman tengah hari ni. Yang ni ahlan Farid Misbah, moga sihat semua. Suzy Daniel, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dalam keadaan kita puasa tengah hari ni, berehat, mungkin menggali daripada penatan bekerja yang mudah-mudahan merupakan jariah ilmu, pahala kerja yang kita cari untuk mencari ridha Allah SWT. Jadi tengah hari ni saya nak bawakan kepada tuan-tuan buku yang tajuk Atlas Penyebaran Islam. Buku yang sangat penting untuk kita miliki ni, tulis oleh seorang pakar sejarah Islam, Dr. Syauqi Abu Khalil rahimahullah, seorang ulama yang terkemuka. Terima kasih bagi yang belanja saya bintang tengah hari. Baik. Jadi tajuk yang seterusnya yang saya nak bawa pada muka surat 1 tentang sejarah penyebaran Islam di tengah umat Kristian Spanyol. Ini satu tempat yang sangat menarik, yang penuh dengan sejarah Islam. Kalau kita belajar, Andalus ni merupakan satu tempat yang sangat istimewa, melahirkan ramai ulama. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Baqi bin Makhlad, seorang ulama besar Syekh mazhab Maliki yang telah pun datang ke Madinah untuk belajar daripada Imam Malik dengan berjalan kaki. Beliau telah pun melalui ribuan batu berjalan kaki, tuan-tuan. Hebatnya orang Andalus, dan negara Andalus juga tidak sepi dan melahirkan begitu ramai para ulama, antaranya Ibn Daqiq al-Aid, antaranya Ibn Hazm. Mereka ni merupakan ulama-ulama besar yang lahir di tanah Spain. Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Azbili, mereka merupakan ulama-ulama yang terkemuka yang menulis berbagai-bagai disiplin ilmu, tafsirnya, hadisnya, loghahnya, tasawufnya. Ia ada seorang Ibn Barrajan yang pernah saya cerita pada tuan-tuan yang memiliki karamah. Ulama besar ni telah pun menetapkan bukan tarikh puasa, bukan tarikh raya, tapi tarikh pembukaan surah Baitul Maqdis selepas ia jatuh ke tangan Salibiyin. Allah, hebatnya Ibn Barrajan. Dan peristiwa itu berlaku puluhan tahun sebelum beliau wafat, iaitu beliau menulis dalam kitabnya Tanbihul Afham, satu kitab berkaitan tafsir yang sangat terkemuka berkaitan dengan tarikh-tarikh penting dalam Islam. Dan kebanyakannya berlaku bertepatan dengan apa yang beliau letakkan. Beliau bukannya peramal masa depan, tapi hasil kajian dan juga interaksi yang sangat luar biasa dengan Al-Quran, hingga menyebabkan beliau mampu untuk melihat Al-Quran itu dari perspektif yang berbeza daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya Rohana Ma'ilah, Mizan, Puan Dayan, jangan lupa share pada teman-teman yang lain. Terima kasih tengah hari ni. Kebanyakan kita mungkin berpuasa, tak ada aktiviti main sama kita dengan kuliah yang penting ni, tentang satu peristiwa yang berlaku yang sangat penting dalam Islam, iaitu pembukaan Spain, Andalus. Ini bila sebut tentang Spain, satu gegasi bola sepak yang terkemuka kat dunia. Kita tahu tak, di sini lahirnya para ulama yang begitu ramai. Bahkan Imam Malik pun pernah bercita-cita, berhasrat untuk berhijrah ke Spain, kerana keadilan dan juga Spain itu dinobatkan sebagai New York pada zaman pertengahan dahulu, kerana kehebatan umat Islam telah membangunkannya dengan kincir anginnya, kincir airnya, kehidupan yang sistematiknya di bawah pimpinan kerajaan Islam Bani Umayyah di sana. Ada beberapa orang bernama Abdul Rahman Dakhil, Abdul Rahman Al-Awsat, Abdul Rahman Al-Nasir. Ini merupakan tokoh-tokoh kepimpinan khulafa Islam yang sangat besar pengaruhnya, melahirkan, membuka ruang kepada pembukaan ilmu, kepada kecintaan pada ilmu. Ummu Aisyah, Zaimah Taib, semua yang hadir tengah hari ini, lupa share pada teman-teman kita lain. Begitu hebat sekali Spain. Mari kita baca sikit tentang kajian Dr. Syauqi Abu Khalil dari buku beliau tajuk Atlas Penyebaran Islam. Mengajak umat manusia menuju kebenaran hakiki dengan cara yang mengikat hati. Buku ni kaya dengan
dengan peta, dengan apa lagi, gambar-gambar, dengan rujukan-rujukan, dengan analisis yang dia buat. Cantik tuan ni, kalau kita baca sikit kita boleh faham dengan cepat. Inilah kelebihan buku Etos Penyebaran Islam yang saya galakkan tuan-tuan miliki. Kami kat sini pun miliki tak banyak dan sekarang yang tinggal. Justru cepatlah tuan-tuan, siapa beli yang ini dapat hadiah beg dan sebagainya, dapat hadiah majalah ya. Kita nak segera edarkan buku ni kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca kat rumah. Baik, buku surat 1. Kaum muslimin telah membebaskan Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad tahun 90 Hijrah pada zaman kerajaan Islam Khilafah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid ni juga punya jasa besar dalam Islam, iaitu beliau telah membangunkan Masjid Al-Aqsa. Ya, pada zaman ini berlaku pembangunan yang luar biasa dan pesat. Tuan-tuan jangan menyangkakan bahawa Eropah sahaja yang hebat dengan pembangunannya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, nanti ada peluang tuan-tuan pergi dengan Zazan Travel. Ingat travel, ingat Zazan Travel, insyaAllah. Jadi kita pergi sana, perjalanan bukan setakat perjalanan pelancongan, tapi penuh dengan pengisian, insyaAllah. Jadi kat situ kita akan lihat bagaimana lebih 1000 tahun lalu telah dibangunkan binaan yang begitu hebat. Tuan-tuan pergi ke Palestin, Alhamdulillah, tuan-tuan melihat unsur-unsur Islami itu dominan berbanding dengan unsur-unsur Kristianiti ataupun Judaism. Tuan-tuan ya, Pak Di, ahlan wa sahlan. Ya, Ma'akhir Hamid, Nur Aziha Muhammad, ahlan wa sahlan. Nurina Muhammad Ali, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua Azizin Aziz. Tolong share video ni, Facebook live ni kepada teman yang lain. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita mengajak mereka kepada kebaikan dan pengetahuan dan mengamalkan Islam. Yatim-yatim, ahlan wa sahlan. Ya, baik. Kaum muslimin membebaskan Spain di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Ni sampai mengambil jasa beliau ni, sampai selat kat situ pun dinamakan sebagai Selat Gibraltar. Tahu kan? Asalnya namanya Jabal Tariq itu. Gibraltar datang perkataan Jabal Tariq. Dipendekkan jadi Gibraltar. Yang ini milik United Kingdom kan. Sebenarnya ini adalah nama Jabal Tariq kerana Tariq bin Ziyad yang punya jasa besar untuk mengembalikan manusia yang ada di semenanjung Iberia itu, yang merupakan manusia syibih hayawanat yang diperlakukannya, Maori hitam dilakukan orang-orang di situ ibarat macam binatang oleh pemimpin-pemimpin Kristian yang ada sebelum itu. Lalu bila umat Islam datang untuk memerdekakan mereka, muliakan mereka, beri kepada mereka ni kemanusiaan, dan mereka tidak masuk Islam. Itu yang menyebabkan mereka menyokong kedatangan umat Islam kat situ ya. Baik. Bagaimanakah Islam berkembang ke daratan Spanyol? Para pembebas Islam disambut gembira oleh para hamba yang hidup kesusahan pada zaman pemerintahan Kristian Katolik di situ. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar agama Kristian sangat cetek bila dibandingkan dengan toleransi beragama kaum muslimin. Keistimewaan inilah yang telah diperolehi oleh umat Islam, oleh umat Kristian di Spain, sehingga mereka telah pun memberikan sokongan tanpa berbelah bagi kepada kepimpinan umat Islam. Bayangkan tuan-tuan, ini merupakan satu karya ilmiah, kajian yang memang tidak dapat dinafikan oleh Barat. Kenapa orang Spain itu, Spanyol itu menyokong orang Islam? Kenapa? Kerana orang Islam datang untuk membawa satu modul kehidupan yang berasaskan kepada penghormatan, kemuliaan, memuliakan manusia. Akhir kalam, Salimah Maulud. Ya, lalu Islam telah membawa satu modul yang dipraktiskan, bukan setakat di slogankan saja. Slogan sana sini tak jadi tuan-tuan, dia kena diamalkan. Barulah keadilan itu dapat dikecapi oleh semua manusia tanpa ada pengecualian. Bayangkan umat Islam pada masa itu berapa sangat yang datang, katalah 70 kapal, 100 kapal, 1000 kapal sekalipun. Bandingkan penduduk tempatan yang tentunya lebih ramai. Tapi bagaimana mereka boleh menggugat dan akhirnya merobohkan kerajaan Kristian Katolik yang ada di situ dengan kepimpinan penduduk tempatan, kerana mendapati bahawa apa yang ditawarkan oleh Islam itu merupakan satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan menghormati mereka. Baik. Agama Islam ini juga dipeluk oleh banyak sekali pembesar Kristian yang memiliki keimanan yang mengakar kuat, ditambah lagi dengan sejumlah lapisan menengah mereka. Mereka meluk Islam dengan iman yang kukuh, menggantikan agama mereka dengan agama yang lama, agama yang para tokohnya mengabaikan kemaslahatan mereka dan tidak menghimpun mereka untuk mendalami dasar agama itu. Jadi ini kemasukan ke dalam Islam menjadi satu angka yang sangat ditakuti oleh Barat, sampai timbul
gejala takut Islam dan sebagainya, slogan takut Islam, anti Islam dan sebagainya. Mulazim syuhud Syima Muhammad Zawawi Ghazali, Ustaz Zawawi Ghazali. Kenapa? Kerana modul yang dibawa oleh umat Islam itu berteraskan akhlak, berteraskan ilmu dan amal. Akhlak menjadi cerminan yang pertama, impression mereka, kemudian muamalah mereka dan perniagaan sebagai contohnya yang kita telah pelajari kemasukan Islam ke Nusantara sebelum ini dari buku ni juga. Minggu lepas kita bahaskan tajuk kemasukan Islam ke Nusantara, ke Tanah Melayu, ke Sumatera, ke Jawa kan. Ini kita bincangkan tentang kemasukan Islam ke Spain. Sejarah tidak akan berdusta tuan-tuan, kerana ia adalah satu apa yang termaktub dalam lipatan tulisan orang yang terdahulu. Kalau seorang menulis secara curang ataupun faktanya disewingkan, tentu ada ramai yang betulkannya. Kami tidak pernah mendengar tentang para pembebas Arab Islam maksa orang untuk memeluk Islam dengan cara apapun. Kenyataannya, politik toleransi agama yang ditunjukkan oleh para pembebas kaum muslimin terhadap pengikut Nasara memberikan pengaruh yang besar dalam memudahkan mereka untuk menguasai negara itu. Satu-satunya keluhan yang diadukan oleh umat Kristian adalah perlakuan para penguasa mereka yang berbeza terhadap umat Kristian dan non-Kristian. Hal itu kerana mereka diwajibkan membayar jizyah per kepala, jumlahnya 48 dirham bagi orang kaya, 28 dirham bagi penduduk lapisan tengah dan 12 dirham bagi para pekerja. Hal itu untuk membebaskan mereka dari kewajipan ketenteraan. Namun jizyah ini hanya diwajibkan kepada orang mampu dari kalangan lelaki. Jizyah tidak berlaku pada perempuan, anak-anak, para pendeta iaitu ahli agama mereka. Kepada orang cacat juga iaitu OKU tidak diwajibkan. Dan orang yang nyanyuk, orang yang sakit, orang miskin, hamba sahaya. Apalagi pengumpulan pajak ini atau cukai ini ditangani oleh orang Kristian sendiri yang meringankan orang-orang itu sendiri. Ini adalah catatan yang terdapat dalam kajian dibuat oleh Oxford University, tuan-tuan, bukan oleh orang Islam, menunjukkan kepada keadilan. Berbeza daripada agama sebelum itu, Kristian Katolik yang mewajibkan setiap orang itu membayar pada kadar yang sangat tinggi, sama sahaja budak ke orang tua ke perempuan ke, baik pengamal agama ke ustaz mereka ke, semua kena bayar dengan nilai yang sangat tinggi. Macam levy lah, tuan-tuan, datang ke negara kita kena bayar cukai tertentu. Tapi Islam membezakan. Bagi mereka yang pergi mempertahankan negara, terlibat dalam militeri, maka mereka diangkat daripada, di-waive-kan daripada pencukaian itu ataupun jizyah. Mereka yang tidak mahu pergi berjuang bersama dengan mempertahankan negara Spain itu, maka mereka yang lelaki dikenakan satu nilai, orang tua dikenakan nilai, orang yang dewasa tapi orang tua, kanak-kanak, perempuan dan orang sakit, OKU dan sebagainya tidak diwajibkan ke atas mereka apa bentuk percukaian. Ini amat beza daripada amalan barat, termasuk amalan percukaian di negara kita sendiri, tuan-tuan. Yalah, kalau tak ada cukai macam mana negara nak hidup kan? Betul juga tu, tapi kena berpada-pada lah. Jangan sampai ada komisen pula untuk mencari orang yang tak sepatutnya kena cukai, bukan kena cukai, naya kat orang lah, tuan-tuan. Itu sebab disebut dalam hadis bahawa orang yang mengambil cukai ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah di akhirat. Menganiaya orang maksudnya. Kalau tak ada penganiayaan tak mengapa, ya. Baik. Sementara itu, perayaan Hari Kristian masih lagi berjalan seperti biasa. Aktiviti Kristian masih lagi dibenarkan. Mereka juga boleh mendirikan rumah-rumah agama mereka dan rumah-rumah mereka mengikut kehendak mereka tanpa ada sebarang restriction daripada kerajaan Islam. Dengan memberikan warna dan pengaruh dalam berbagai pendapat yang dilontarkan serta mengumandangkan syiar Islam, akhirnya umat Kristian mengubah keyakinan mereka menjadi kaum muslimin. Tengok terima kasih Mariam. Terima kasih Mariam Ismail. Terima kasih kepada Maulita. Kirim star Presiden. Terima kasih barakallahu fikum. Baik. Kemudian mereka membentuk satu komuniti yang dikenali sebagai istilah mualladin, iaitu perkahwinan di antara orang Islam daripada orang Arab Yaman contohnya dengan penduduk tempatan. Memanglah orang-orang Arab datang daripada berbagai pelosok tempat, tapi yang dominannya dari Yaman. Sehingga Ibn Khaldun yang berasal daripada keturunan Spain ini pun merupakan seorang yang sebenarnya beliau merupakan orang keturunan Yaman, berhijrah ke utara Afrika, sebagai contohnya Ibn Khaldun itu. Kemudian mereka membentuk satu komuniti yang dikenali dengan nama Islam Mualladin, iaitu hasil perkahwinan kaum muslimin dari kalangan pembebas dengan keturunan bukan Arab. Jadi menjadi satu kebanggaan kepada orang Spain pada masa itu untuk mengahwinkan anak-anak perempuan mereka dengan lelaki-lelaki Arab. Pada masa itu orang Arab merupakan satu bangsa yang dihormati, kuat, mempunyai integriti. Mudah-mudahan kita orang Islam ni kembalilah pada keadaan sedemikian, tuan-tuan. Kalau dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan,
bangsa Tionghoa, bangsa India menyerahkan anak-anak mereka kepada orang Islam untuk dijaga, dibela. Kerana hebatnya orang Melayu dahulu kala. Ini berlaku 50-60 tahun lalu. Kerana orang Islam berintegriti, orang Islam orang yang baik, orang Islam orang yang tidak mengambil kesempatan. Ya, mudah-mudahan sikap seperti ini mencorakkan kita balik semula lah tuan-tuan. Ya, bimbang pada hari ini belajarnya tinggi tapi akhlaknya boleh kompromi, itu masalah. Baik. Lantas mereka membentuk satu perkumpulan besar yang memiliki peranan mereka tersendiri. Kerana hasil perkahwinan, percampuran di antara bangsa Arab dengan bangsa Eropah ini melahirkan satu bentuk komuniti baru. Ya. Jadi mereka yang datang ni merupakan orang-orang Arab yang berjiwa pejuang, businessman, orang yang berilmu pengetahuan. Jadi mereka dijolok dan juga dilihat sebagai satu peluang oleh masyarakat Barat yang pada masa itu masih lagi ketinggalan. Dan mereka pun berfikir macam mana ya Azimah Ayub menjadi satu kebanggaan. Pada masa itu kata Ibn Fadlan, orang-orang Arab tuan-tuan, orang-orang kafir di Barat ni, bayangkan tuan-tuan, mereka bangun pagi-pagi ada satu bekas macam baldi, macam besen besar macam tu. Nanti si ayah akan mulakan upacara membersihkan mukanya, berkumur-kumur, masukkan air yang hidungnya. Kemudian air yang sama dia beri kepada ibu, air yang sama dia beri kepada abang sulung, kakak sulung dan sebagainya, sampailah kepada yang paling kecil. Begitu cara mereka membersihkan diri. Kerana pada waktu itu bekalan air pun taklah terkemas seperti hari ini di Barat, ya. Kata Ibn Fadlan, bayangkan Rasulullah telah mengajar kita ratusan tahun sebelum itu, kata Ibn Fadlan ini, bagaimana Rasulullah mengajar kita bahawa seseorang itu diwajibkan untuk membasuh tangannya bila bangun daripada tidur. Jangan terus-terus bangun celup tangan dalam cawan dan sebagainya. Kerana fa'innahu la yadri aina batat yaduhu, dia tak tahu pada waktu malam, Anis, ya. Ibu kita, seorang tu tak tahu waktu malam di mana tidur tangannya. Mungkin tangannya memegang auratnya, tangannya memegang benda yang kotor. Maka dalam Islam diajar kita semudah itu. Bahawa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajar kita dan suruh benda daripada yang kecil kepada yang besar. Nurani, Rabitah. Sehingga dalam qada hajat pun diajar oleh Rasulullah SAW. Tengok begitu sistematiknya kehidupan yang dibawa oleh umat Islam. Jadi bayangkan pada masa itu ketika masyhurnya, famousnya orang Islam ni sebagai bangsa yang membawa manusia mengenali cara hidup yang sistematik. Dulu bukan sekarang. Sekarang kalau kita pergi negara Arab, tanah awamnya pun kotor kebanyakannya. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Islam yang sebenar. Jadi apa yang berlaku, orang-orang Arab ini dilihat sebagai satu bangsa pembebas, orang hebat, bertamadun, mulia. Jadi bergerak-geruklah orang-orang Barat itu mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan orang-orang Arab yang datang. Maka lahirlah keturunan ni panggil sebagai Mualladin. Ya, kalau kita belajar syair Arab pun ada syair dipanggil sebagai syair Andalusia. Dia mempunyai patternnya tersendiri. Ya, dia nama-nama orang daripada Spain ni pula ditambah waw nun kat ujung. Khaldun, Zaidun. Ya, waw nun itu ditambah pada nama-nama semua. Jadi create satu impact yang baru dari sudut logahnya, dari sudut bahasa Arabnya. Ya, Habib Maidin, ahlan wa sahlan. Ana muslimah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Lihat, lantas mereka telah membentuk satu society yang baru. Pada akhirnya mereka pun menjadi majoriti penduduk negara. Spain terus mengalami perubahan sampai akhir zaman kerajaan Islam. Islam menarik mereka dalam satu peradaban yang gemilang. Islam telah pun menyihir mereka. Ni sihir ni bukan makna yang negatif, ya, dia membawa konotasi yang positif. Islam telah menyihir mereka melalui puisi, falsafah dan seni yang memainkan akal fikiran mereka hingga mengembangkan satu imajinasi baru. Itulah pengaruh Islam kepada mereka, ya. Mana magic of Islam itu berjaya menyentuh mereka sehingga membuat satu bentuk sastra yang baru, yang beza daripada Baghdad, beza daripada Timur, Masyriq, Arabi, ya. Al-Wasalan Ridis, barakallahu fikum. Ya, masalah ternuta ini kemukakan. Tuan-tuan jangan lupa tau, masuk ke dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Tolong Ustaz Zahazan nulis, masukkan link. Kerana kita ada banyak perkongsian kat situ. Ada doa-doa yang kita belajar, kita amalkan sesama. Ini bulan Muharram, bulan digalakkan untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan kita dapat kontrol anggota kita dari melakukan perkara-perkara yang haram, ya, dan dapat meletakkan azam sentiasa untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, yang berbalik umrah, balik haji. Mudah-mudahan dapat memperbaiki lagi diri kita.
Islam menarik mereka dalam satu peradaban yang gemilang. Islam telah menyihir mereka melalui puisi, falsafah dan seni, mainkan akal fikiran mereka sekaligus mengembangkan imaginasi baru. Mereka menemui seni berkuda bangsa Arab yang bernilai tinggi sebagai satu usaha yang baik untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Mereka juga melihat adanya tujuan yang mulia, akhlak yang terpuji dalam seni berkuda itu. Bayangkan berapa mereka orang Arab, satu bangsa pejuang, fighter. Spirit mereka ni memang pejuang datang. Tuan-tuan bayangkan nak menyeberang ke Selat Gibraltar yang luas itu, nak sampai ke Spain. Bagaimana keadaan mereka? Mereka telah pun meninggalkan keluarga yang ada di negara asal mereka, sama ada di Afrika ke, ataupun di Yaman ke, di Madinah, di Mekah, semata-mata untuk mereka meneroka peluang baru dan mengajak orang kepada Islam. Bayangkan jiwa yang ada dalam mereka. Ya, macam kita tengoklah kita ni ada warga Bangladesh kan. Memang fighter semua lah. Kerja mereka, sikap mereka, kesungguhan mereka, pengorbanan mereka dalam apa jua yang dilakukan sampai selesai. Yalah, mereka lu train by Chinese. Orang Cina ni terkemuka lah. Kalau pasang tile tu, pasang cantik, pasang pintu tu tak ada sengit-sengit. Ini kualiti yang ada pada bangsa Bangladesh yang datang ke negara kita, asal-usul merupakan kuli saja, dan akhirnya mereka menjadi orang yang berjiwa maju, berniaga dan sebagainya, tuan-tuan. Baguslah tu. Tapi sudut yang lain yang kita kompromi, dari sudut menerima rasuah dan sebagainya, biarkan mereka masuk sewenang-wenang. Ini sikap orang Islam negara kita yang perlu dibetulkan sebahagiannya. Baik, kembali kepada kisah bangsa yang mulia ini. Orang Arab ini datang pada waktu itu untuk mengislamkan dalam rombongan dakwah, dalam bagai kepakaran. Bayangkan datang pada masa itu merupakan pejuang, merupakan arkitek, merupakan ilmuwan, merupakan ustaz, mufassir, muhadis. Jadi mereka datang semua dengan kepakaran masing-masing. Sebijilah apa yang dilakukan oleh The Great Britain, GB satu masa dahulu. Kalau datang ke negara-negara yang mereka nak colonize itu, yang mereka nak jajah itu, mereka bawa macam-macam orang. Ya, dengan pembinaannya, kita tengok sampai rumah British hari ini pun masih kekal lagi macam mana dibina, kerana dibina oleh orang yang betul-betul mempunyai latar belakang pembinaan lah. Begitu juga umat Islam ketika datang ke Spain satu masa dahulu dengan kepakaran masing-masing. Dan orang Spain, walaupun mereka ni cantik, orang Eropah, tapi mereka melihat pada orang Arab satu kelebihan yang berasaskan kepada ilmu, integriti, berasaskan kepada pengalaman, berasaskan kepada akhlak, berasaskan kepada sikap. Maka orang-orang Kristian yang ada di situ, yang tidak faham pun agama mereka sebenarnya, akhirnya mereka pun masuk Islam. Kerana apa yang ditawarkan oleh Islam itu lebih jelas, lebih solid groundnya, maka mereka pun bondong-bondong masuk Islam, mengahwinkan anak-anak mereka dengan orang Islam. Allah SWT pada semua yang hadir hari ini. Ilmu pengetahuan dan sastra umat Kristian terlihat sangat miskin jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan sastra kaum muslimin, yang kajiannya sering menjadi motivasi kepada umat Kristian untuk masuk agama Islam. Ini kajian tau, ini bukan bicara-bicara kosong. Ini semua dapat tuan-tuan lihat di bahagian bawah nota kaki yang dikemukakan dekat buku ni. Tuan-tuan dibaca, jadikan dia coffee table book. Tak kat pejabat, tak kat rumah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang baca, cinta kepada Islam, dapat ambil dari semula pedoman yang telah diingatkan, hikmah, wisdom yang telah hilang. Ini Abu Bakar Salimah Salju. Kemudian jemaah pendeta dan rahib yang tidak suka melihat keislaman penduduk Spanyol, namun mereka tidak memiliki argumen, pengetahuan dan kemampuan untuk membendung gelombang islamisasi dan hasrat keislaman penduduk Spain yang semakin meningkat. Akhirnya mereka telah menghujah Islam dan Nabi Muhammad agar mereka juga dapat menjadi orang yang terkorban mati syahid mengikut pandangan mereka. Perkara itu berlaku pada tahun 850-860. Jumlah mereka sangat terbatas. Ini adalah dipanggil sebagai Tharwa. Tharwa ni satu macam revolusi oleh para pendeta yang tidak berpuas hati dengan kebangkitan Islam pada masa itu. Maka mereka telah membunuh diri. Sebenarnya apa tuan-tuan lihat, Amalia Istishhadiyah, ini panggil Amalia Istishhadiyah ni, macam dia popularkan, digambarkan orang Islam lekatkan bom kat badan kan, lepas tu masuk dalam train, tiup, lepas tu cup meletup. Semuanya nak dikaitkan dengan Islam, padahal bukan orang Islam pun yang buat. Sebenarnya perkara ini dilakukan oleh orang Kristian terlebih dahulu, iaitu pada tahun 850-860 Masihi. Amalia Istishhadiyah pada pandangan pendeta dan juga rahib Kristian yang ada di Spain pada masa itu, mereka inilah yang telah berusaha untuk membendung pengislaman, penghijrahan kaum Spain itu ke dalam Islam secara beramai-ramai. Mereka yang telah mengadakan perkara ini, mereka yang mulakan amalan ini.
Walaupun umat Islam dapat membendung perkara tersebut. Dengan argumen pada tindakan pemaksaan seseorang muslim yang jauh dari negaranya pada tahun 1610 menegaskan tentang tingkat toleransi agama yang diperlihat di kaum muslimin, dia menuturkan, apakah para pendahulu kita pernah berusaha menghancurkan, membunuh kaum Kristian di Spain, walaupun mereka mampu melakukannya pada waktu itu. Ini orang Islam bertanya kepada pendeta-pendeta rahib-rahib dan juga ahli-ahli agama Kristian, mengatakan bahawa kamu mengatakan kami masuk dengan kezaliman, penganiayaan, penindasan. Kami tanya kepada kamu tahu tak ketika Datuk nenek moyang kami Tariq bin Ziyad itu sebagai contohnya masuk ke Spain, mereka mampu untuk membunuh kamu semua. Memang mereka mampu kerana mereka punya persenjataan dan juga kelengkapan ketenteraan yang hebat, tapi mereka tak buat. Kalau pada masa itu mereka tidak buat, sedangkan mereka mampu dan mereka punya alasan untuk menghapuskan Datuk nenek moyang kamu yang Kristian, mengapa mereka tidak lakukan? Maka tuan-tuan, ini membuktikan kepada samaha Hanafiyah yang ada dalam Islam, iaitu la ikrah fid din. Asasnya tidak boleh kita memaksa orang lain untuk masuk agama kita. Islam datang untuk satu peluang menawarkan satu kehidupan yang berasaskan kepada Islam yang sebenarnya pembebasan agama kepada penduduk negara yang telah ditakluki oleh orang Arab dengan peperangan. Meskipun pandangan agama mereka kelihatan dalam keadaan yang kurang tepat, bukankah baginda telah memperkenankan mereka meluk agama apa sahaja mereka kehendaki, dan jika mereka tidak masuk Islam, mereka juga dikenakan satu tuntutan bayar jizyah mengikut kepada kadar yang ditentukan. Kalau orang Islam kena bayar zakat, maka orang bukan Islam kena bayar jizyah. Adil lah kan? Dan jizyah bukan diwajibkan kepada semua orang, sedangkan zakat itu diwajibkan kepada semua orang. Lelaki, perempuan, tua, muda, sakit, sihat, semua wajib. Tapi jizyah hanya dikenakan kepada orang yang mampu. Lelaki, dan begitu juga orang yang sihat, yang punya pekerjaan. Manakala orang perempuan kepada hamba saya, kepada ahli-ahli agama, orang tua, orang sakit dan sebagainya tak dikenakan. Takkah adil ni? Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, Islam telah pun terpatri erat dalam relung hati penduduk Andalus. Hal ini yang dapat dilihat dalam kenyataan yang terjadi bahawa ketika orang-orang Islam dihalau keluar dari Andalus pada tahun 1610, maka para penduduk miskin di sana masih tetap berpegang teguh kepada agama Datuk nenek mereka, iaitu Islam. Padahal mereka telah pun dipaksa untuk memasuki Kristian lebih dari sahabat. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Imam Qurtubi menceritakan ketika datangnya tekanan untuk orang Islam di Spain pada masa itu, maka umat Islam sama ada dibunuh, dihalau ke tempat-tempat yang berbukit-bukau dalam hutan untuk dimakan oleh segala binatang buas, ataupun ditenggelamkan, dikaramkan, dilemaskan dalam laut. Diceritakan oleh Imam Qurtubi pada masa itu, maka aku terpaksa mengikat adik-adik perempuanku dengan tali supaya tak tenggelam dalam laut, kerana kami semua memang dihalau ke dalam laut. Sedangkan orang Islam ketika masuk di situ ratusan tahun sebelum itu tak pernah mengendakan apa-apa tindakan yang buruk kepada orang Kristian, memberikan mereka kebebasan beragama dan sebagainya. Ini secara tidak berbohong, tuan-tuan. Tuan-tuan baca lebih lanjut dalam buku Atlas Penyebaran Islam yang mengajak umat manusia menuju kebenaran hakiki dengan cara yang memikat hati. Tuan-tuan dapatkan buku ni, banyak lagi tajuk yang menarik. Ada tajuk apa tahu? Tajuk kemasukan Islam ke Eropah pada masa kerajaan Islam Osmania. Ini ada gambar Sultan-Sultan Osmania. Kita tengok serban Sultan Osmani ni besar-besar. Kenapa Sebenarnya mereka pakai serban besar-besar ni, kalau mati terus dia ke bumi kan serban itu. Mereka pakai kain ihram pula, kain kafan dekat kepala supaya ingat tak nak buat jahat, buat nakal, buat naya kat orang. Ni Sultan Osmania yang pernah memimpin dunia tau. Benua-benua yang besar. Ni gambar mereka Baik. Peta-peta yang ada macam mana kemasukan Islam ke Albania, ke Bosnia Herzegovina, ke Serbia. Jadi penyebaran Islam ke Parsi, Iran. Ni apa ni? Tempat menyembah api dekat wilayah Baku, Azerbaijan. Tempat menyembah api di Iran. Ada gambar-gambarnya, rumah-rumah penyembahan api ni. Agama Zaradesh, Samarkand. Bagaimana penyebaran Islam di bahagian Asia Tengah. Imperialism pada zaman Genghis Khan, penyebaran Islam di antara Mongolia dan Tatar.
Semuanya ada gambar-gambar peta yang dibekalkan tuan-tuan. Ini apa ni? Perempuan Muslim Crimea mengenakan pakaian tradisional awal tahun 1990-an, tahun 1900. Dekat Rusia tau. Ini Islam dekat Rusia. Ini kemasukan Islam dekat Rusia. Dulu Crimea merupakan sebahagian daripada wilayah kerajaan Islam Osmania. Kemudian kemasukan Islam di India. Benua India yang besar ni, Masjid Caraman Malabar merupakan masjid yang pertama di India. Ada gambar-gambar ni kan. Jadi buku ni cantik tau tengok. Ada baju dia kat luar tengok. Ada 2 baju lagi. Ni untuk menjaga cover kulit. Tuan-tuan dapatkan buku ni daripada Zazan Travel. Ni merupakan buku yang sangat hebat. Kajian-kajian dikemukakan bukan sahaja dengan gambar, malah dengan peta-peta, dengan rujukan-rujukan yang dikemukakan oleh seorang ahli syarah Islam yang terkemuka, almarhum Syekh Dr. Syauqi Abu Khalil. Dapatkan buku ni daripada Zazan Travel. Dan di samping tuan-tuan, ini juga kami nak mengiklankan, dia ada buat promosi sempena Muharram, ada Black Seeds Habat Sauda Birkah, jenama Birkah. Tuan-tuan beli dapat hadiah majalah tau. Nanti tolong mesti masukkan apa-apa yang berkaitan. Ini adalah merupakan satu produk yang Nabi SAW galakkan untuk kita gunakan, iaitu dipanggil sebagai Habatul Sauda, Habatul Barakah, bijirin keberkatan. Makanya menghindari penyakit, kata Rasulullah SAW. Ini kami proses dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan lihat dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan nikmati. Tengok ni. Ni Habatul Sauda. Dia nama Birkah. Tuan-tuan nak makanlah 2 ketika sahur ke, 2 waktu pagi, 2 waktu petang. InsyaAllah mudah-mudahan dia merawat penyakit, kerana ramai pengguna yang telah melihat keberkesanannya, menghilangkan resdung, menambah rambut, bagi orang gugur rambut selalu, boleh mengurangkan stres, mudahkan untuk tidur malam. Perempuan yang menyusukan anak, alhamdulillah dengan menggunakannya mendapat kebaikan daripada bijirin keberkatan yang disebut Nabi SAW sebagai Habatul Barakah. Pernah sahabat pulang daripada peperangan dalam keadaan luka parah, maka Nabi telah mewasiatkannya untuk mengambil Habatul Sauda. Dan alhamdulillah sahabat itu pulih, seperti disebut Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tibun Nabawi, begitu juga oleh Imam Asyuti dalam kitabnya At-Tibun Nabawi. Jadi tuan dapatkan Habatul Sauda Birkah. Hari ini kita ada sediakan hadiah-hadiah menarik. Tolong baca Huzaifah Latif, ada dikemukakan dari Zazan Travel Perth. Dan ingat perjalanan umrah saya pimpin pada bulan 12, tinggal berapa saja seat yang tinggal. Tak banyak sangat dah. Bagi tuan-tuan yang minat, tolong register segera. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk pergi ke Uzbek, insyaAllah pada tahun hadapan kita akan pergi, tak lama lah, 8, 9, 10, 11, 12. Musim paling indah di Uzbek pada bulan yang akan kita maklum nanti. Bagi tuan yang minat untuk pergi ke Andalus, ke Spain pun kami ada mengendalikan trip ke sana. Bagi tuan yang minat untuk pergi ke Baitul Maqdis pun, insyaAllah kita ada program ke sana. Pendeknya, melancong bersama Zazan Travel bukan setakat pelancongan, tapi pelancongan penuh dengan pengajaran, pelancongan penuh dengan pengisian. Setiap perjalanan kita ada tafsiran, kita ada belajar hadis dan sebagainya. Ada modul yang kita bawa. Mudah-mudahan perjalanan menyuburkan iman. Jom tuan-tuan, tuan minat untuk melaksanakan ibadah umrah juga bulan 8, 9, 10, 11 dan 12 kami ada trip ke sana. Tolong hubungi Zazan Travel. Bagi tuan-tuan yang nak travel bersama keluarga, sila maklumkan segera dan dapatkan tempat dengan segera dengan mengemukakan deposit. Mudah-mudahan kita dapat travel bersama-sama. Saya bersaya di ustaz-ustaz lain yang merupakan mereka yang pakar dalam bidang dakwah, seperti Tuan Guru Syekh Sudin dari Melaka, Tuan Guru Ustaz Muhammad dari Tawau, dan sahabat-sahabat saya yang lain, Ustaz Ramli, ramai lagi ustaz yang merupakan pendakwa-pendakwa terkemuka dalam negara yang memimpin trip-trip ini tuan-tuan. Jadi Ustaz Farid bin On, tuan-tuan boleh terlibat bersama, boleh cek lah tentang perjalanan kami. Yang saya pimpin sendiri pada bulan 12, tak banyak dah seat yang tinggal. Bagi mereka minat, tolong dapatkan segera, kerana kumpulan ini akan ditutup dengan segera. Baik tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih Jusma Zakaria, terima kasih semua yang hadir. Dapatkan buku ni, hadiahkan untuk diri kita. Jadilah orang yang baca, hadiahkan untuk kita sayang, hadiahkan untuk sekolah kita, cikgu-cikgu.
hadiahkan pejabat kita, hadiahkan kepada bos kita yang akan retire, hadiahkan sahabat kita pada hari jadinya, hadiahkan kepada kawan kita yang tidak faham Islam. Mudah-mudahan buku ini menjadi sebab untuk mereka mendapat hidayah daripada Allah. Ini adalah satu karya hebat Dr. Syauqi Abu Khalid, seorang sejarawan, dan semua fakta yang dikemukakan adalah bersumberkan kepada rujukan-rujukan muktabar, bukannya diada-adakan. Lihat setiap muka surat ni ada rujukan-rujukan ni. Dekat bawah ni ada rujukan-rujukan yang dikemukakan. Tengok. Barat dan juga Islam. Jadi tengok. Semua rujukan yang dikemukakan tadi, tajuknya sangat best tau. Ni jaminan Umar Khattab. Apa ni jaminan Umar Khattab? Umar Khattab telah memberikan jaminan kepada penduduk Kristian di Baitul Maqdis untuk mengamalkan Kristian dan juga Yahudi. Pembebasan wilayah, penjajah ataupun penjajahan. Pembebasan ke ataupun penjajahan. Islam, kemudian dialog Vatikan dengan Islam. Bagaimana berawal dan berakhir. Kemudian kata-kata oleh Paus ni apa? Pendeta Benedict, siapa nama tu? Pada besar Kristian tu. Penyebaran Islam di tengah Spain, di Eropah, di Parsi, di Asia Tengah, di semua benua di Afrika, di Asia Tenggara, di China. Perubahan pusat perdagangan menjadi pusat dakwah. Penyebaran Islam di Sudan dan juga Habasyah. Metodologi yang digunakan oleh para pendakwa. Ini adalah konten yang terdapat dalam buku yang istimewa ni. Mari dapatkan tuan-tuan. Tawaran terhad, sementara stok masih ada, tak banyak, ada yang tinggal. Dapatkan dan hadiahkan untuk diri kita dan keluarga kita. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani. Terima kasih semua yang hadir. Selamat mengerjakan salat fardu zuhur. Lakukan istighfar berjemaah di pejabat. Tak susah pun kalau kat rumah bersama keluarga, dah pergi ke masjid ke surau lagi baik. Nora Azmah Azakaria. Ada masalahnya, kenang laku doa kalian, kenang saya doa untuk kalian dalam nasir pada hari yang penuh barakah ini. Tuan-tuan berpuasa, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesihatan, keafiatan. Mintalah kepada Allah kesihatan, kerana tiada nikmat lebih besar daripada nikmat sihat selepas daripada mendapat nikmat Islam. Baik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nurjihan, ahlan wa sahlan. Cikgu Sarudi, ahlan wa sahlan cikgu. Terima kasih. Nur Jannah Hashim. Baik, setakat ini saja dulu. Nibban, terima kasih. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami yang banyak jasa mereka tak terbalas, ya Allah. Ampunkan dosa sekalian memiliki hak atas kami yang kami tak sempat nak balas jasa mereka kepada kami amat banyaknya, ya Allah. Sebagai mereka telah pun kembali menghadap-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami semua, tinggikan derajat kami, doakan kami. Himpunkan kami bersama dengan orang beriman selalu, ya Allah. Jadikan kami orang berakhlak dengan akhlak Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, semoga Engkau telah menyempurnakan kejadian kami, maka sempurnakanlah akhlak kami. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala' wa darki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.